Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Muslimin, muslim, hadirin yang dikasihi sekalian, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada tengah hari ini untuk sama-sama kita menunaikan tugas dan juga tanggungjawab kita sebagai hamba kepadanya. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sepotong hadis Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang ke-676, Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu semua sukakan kepada jawatan, tetapi ia boleh menjadi penyesalan ketika hari akhirat kelak, kerana pada permulaannya terdapat nikmat, namun pengakhirannya ia akan jadi pengikat yang jahat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, di antara ulama yang mensyarahkan hadis ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram, mengatakan bahawa hadis ini memberi peringatan kepada sesiapa yang mempunyai jawatan atau kekuasaan tidak akan terselamat daripada neraka kecuali mereka yang mengetahui akan kebenaran dan beramal dengan kebenaran tersebut. Mengetahui sahaja, kata dalam syarah hadis, tidak cukup, kerana amalan selepas itu juga merupakan tiang-tiang kebenaran. Dan barang siapa yang tidak beramal dengan kebenaran sedangkan dia mengetahuinya, maka neraka merupakan tempat yang layak baginya. Boleh rujuk dalam kitab Subulus Salam, jilid yang keempat pada muka surat 216. Hadirin yang dikasihi sekalian, ini di antara perkara-perkara yang diberi peringatan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Rentetan daripada khutbah yang dibacakan tadi. Sebab itu kita melihat bagaimana para sahabat, para tabi'in yang terdahulu cuba seboleh-bolehnya untuk mengelakkan diri daripada memikul beban tanggungjawab sebagai pemimpin. Bagaimana ketika mana berlaku suatu peristiwa di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid, ada seorang ulama berkata kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, coba kamu lihat ke arah Kaabah pada saat ini. Berapa ramaikah orang yang sedang melakukan tawaf mengelilingi Kaabah?" Lalu jawab Harun Ar-Rashid, dia kata ramai, tak terhitung banyaknya. Tak dan nak bilang, tak boleh nak kira, kerana terlalu ramai. Lalu kata ulama tadi, "Wahai Khalifah, ketahuilah bahawa sesungguhnya
Mereka yang sedang melakukan tawaf di keliling Kaabah tadi ni hanya akan disoal tentang diri-diri mereka sahaja di akhirat nanti. Tetapi kamu sebagai ketua mereka, kamu sebagai pemimpin mereka, akan disoal oleh Allah tentang diri kamu dan diri-diri mereka yang menjadi rakyat jelata di bawah pemerintahan kamu. Khalifah Harun Ar-Rashid bila dia dengar lagu tu menangis teriak dia. Kerana mengenangkan keadaan nasib dan beratnya tanggungjawab yang dia pikul sebagai pemimpin dan sebagai ketua. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian. Sebab itulah Nabi berpesan kepada kita, Nabi larang daripada kita meminta-minta untuk berkuasa, meminta-minta untuk menjadi pemimpin, meminta-minta untuk menjadi pemerintah. Hari ini manusia berebut. Bahkan kadang-kadang sanggup bercakaran di antara satu sama lain. Bergaduh, berkelahi, berpuak-puak kerana apa? Kerana nak naik jadi ketua. Nabi SAW dalam sepotong hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Abdurrahman ibn Samurah ya Abdurrahman ibn Samurah la tas'alil imarah فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت عليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير متفق عليه. Kata Nabi SAW, Nabi berpesan kepada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Nabi kata, wahai Abdurrahman, Nabi pesan kepada dia, Nabi juga nak pesan kepada kita sebagai umat baginda. Wahai Abdurrahman, Nabi kata, janganlah engkau meminta-minta akan jawatan. Jangan sekali-kali kamu duk minta-minta nak jawatan tu, nak jawatan ni. Kata Nabi, jika engkau meminta jawatan, kalau kamu minta jawatan dan kamu diberikan dengan sebab kamu minta, maka kamu akan menanggung beban itu sendiri. Allah takkan tolong kamu. Kamu akan memikul beban itu dengan sendiri kamu. Mana nak kena kelepiak seorang-seorang. Allah takkan bantu. Allah takkan tolong. Sebab apa? Sebab kamu yang minta. Tetapi jika engkau diberikan jawatan tersebut tanpa meminta, dia tak minta, dia tak mau. Bagaimana khalifah-khalifah yang terdahulu, kita baca Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun, kita baca tadi, tak minta jawatan. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kita baca bagaimana ketika mana Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan uzur dah. Sayyidina Abu Bakar lantik dia, tanpa dia minta. Dan dia sendiri pun tak mau. Maka orang-orang yang macam ni yang dapat jawatan disebabkan orang tahu dia layak, tanpa dia sendiri meminta, maka engkau akan dibantu padanya oleh Allah Ta'ala. Allah akan tolong kamu. Beza kalau kita sendiri hegeh-hegeh nak jadi ketua pemimpin ni, berebut dengan orang lain, Allah takkan bantu kita. Tapi kalau orang bagi kat kita sebab kelayakan kita, tanpa kita meminta, Allah akan tolong kita. Penting tuan-tuan. Hadirin yang dikasihi sekalian. Di antara ulama mensyarahkan hadis ini dalam kitab Al-Aunul Ma'bud. Dalam kitab Al-Aunul Ma'bud,
jilid yang kelima, muka surat 56. Dia syarah hadis ni. Wahai Abdul Rahman, jangan meminta-minta jawatan. Kalau kamu meminta jawatan, Allah akan biarkan kamu. Tapi kalau kamu dapat jawatan tanpa meminta, Allah akan tolong kamu. Maka dalam kitab Al-Aunul Ma'bud, dia syarah, dia kata hadis ini menjelaskan berkenaan akibat meminta-minta jawatan. Jika seseorang itu meminta jawatan, maka akan diberi kepadanya jawatan tersebut tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam dia menyelesaikan jawatan tanggungjawab tadi ni. Allah tak tolong dia. Kalau Allah tak tolong kita, tuan-tuan, kita ada apa? Itu kita nak sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Tiba-tiba Allah tak tolong untuk kita menguruskan, menjalankan tanggungjawab kita sebagai ketua pemimpin dengan sebab kita yang nak jawatan tu sangat-sangat. Allah terumbang ambing kita. Beban di akhirat nanti. Kemudian kata ulama dalam syarah tadi, dia kata apa? Disimpulkan juga bahawa hukum meminta-minta yang berkaitan dengan kekuasaan seperti pemerintahan, penguasaan dan apa yang berkaitan dengan jawatan ni adalah makruh hukumnya. Ini disebut dalam kitab Al-Aunul Ma'bud, juzuk yang kelima pada muka surat 56. Namun kata ulama, hadis-hadis di atas bukanlah bersifat tahrim, pengharaman, ataupun tidaklah melarang terus daripada meminta jawatan. Sebaliknya, hadis ini nak memberi peringatan tentang bahayanya sesuatu amanah dan tanggungjawab tanpa persediaan yang cukup untuk menjadi ketua atau sekadar inginkan habuan dunia. Kalau dia nampak dengan jawatan tadi, dia boleh dapat macam-macam. Kemasyhuran, kekayaan, kekuasaan, pengaruh. Sedangkan dia dalam keadaan tak bersedia untuk jadi pemimpin. Maka hadis ni memberi amaran yang cukup berat kepada dia. Kan? Pakai orang kata apa? Pakai angkut dia. Sampai ke angkut. Boleh tak boleh? Kira belakang. Ambil dulu. Jangan. Nak jadi tu imam pun bukan senang. Kita dalam rumah tangga jadi suami pun, rakyat kita tak ramai. Kalau isteri seorang ada anak 4, jadi 5 rakyat kita. Had tu pun cukup dah menjadi beban kita di akhirat nanti. Ni apatah lagi nak tanggung rakyat dalam satu kawasan, dalam satu negeri, dalam satu negara. Allahu Akbar. Kan? Lalu kata ulama dalam mensyarahkan hadis ini peringatan, ancaman terhadap mereka yang terlalu nakkan kepada jawatan. Bahkan kata dia, dalam syarah dia sebut bagi individu yang ada kemampuan, yang ada kekuatan untuk memegang amanah. Kalau orang tu memang ada kemampuan, ada keikhlasan dalam hati dia, dan dia mampu untuk memegang amanah, maka dia dibenarkan untuk meminta jawatan tersebut. Sebagaimana contoh yang berlaku ketika mana Nabi Allah Yusuf alaihi salam meminta supaya diberikan jawatan sebagai menteri perbendaharaan di Mesir pada ketika itu. Sebab memang dia layak. Memang dia boleh. Dalam ayat surah Yusuf ayat 55, Allah menakalkan kata-kata Nabi Allah Yusuf, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Berkata Yusuf, jadikanlah aku, yakni lantiklah aku sebagai pengurus perbendaharaan hasil di bumi Mesir. Jadi menteri, jaga
bertanggungjawab terhadap hasil bumi negara Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaga dengan sebaik-baiknya, lagi aku mengetahui cara mentadbirkannya. Maka kata ulama, kalau individu itu memang ada kekuatan dan mampu untuk memikul amanah, maka adalah dibenarkan serta layak untuk dia meminta jawatan tersebut daripada jatuh kepada tangan orang yang tidak ada sifat amanah dan tidak berkemampuan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahawa ayat ni, ayat qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, mengatakan bahawa ayat ini memberi maklum balas berkenaan hadis larangan meminta jawatan dan tata cara kepada umat Islam jika menginginkan jawatan. Apa yang dapat disimpulkan daripada hadis yang melarang meminta jawatan itu dan ayat Quran ini adalah seperti berikutlah. Yang pertama, individu yang tidak mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin, mungkin disebabkan kelemahan dia, tua umurnya, atau sekadar mementingkan kepentingan diri sahaja, atau dilarang meminta jawatan, maka mereka ini dilarang daripada meminta jawatan atau kekuasaan kerana kelemahan-kelemahan yang ada pada diri mereka tersebut. Kalau dah tak layak dah, memang tak mampu, urus diri pun tak mampu, macam mana nak menguruskan orang lain? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tak mampu nak memberi pada orang lain. Kan? Ini masalahnya nak juga. Boh atas kepala bau, tanggung juga. Esok menyesal di akhirat. Yang kedua kata ulama, berdasarkan pada ayat Quran dan hadis tadi, diharuskan bagi seseorang untuk meminta jawatan dan menunjukkan kesediaannya jika tujuan untuk memperkenalkan diri, jika tujuan untuk kebaikan. Mana boleh dia minta jawatan dan tunjukkan kesediaan dia untuk bertanggungjawab, dan sememangnya dia layak, maka diharuskan untuk dia. Orang yang meminta jawatan perlulah ada ciri-ciri untuk menjadi pemimpin. Thiqah di antaranya, dipercayai, kuat pegangan dalam agama, semayang jaga elok. Tapi kalau semayang pun tak jaga, nak jadi pemimpin lagu mana? Maaf cakaplah. Kadang-kadang buat majlis, lajak sampai zuhur pun nak habis dah. Buat majlis, sibuk dengan orang ramai. Asyak pun rapat dengan maghrib. Kadang-kadang terlepas. Ni tak apa hari lagi nak kempen. Kempen pun kempen lah tuan-tuan. Jangan sampai terbabas habis semayang. Hak nak jadi calon pun terbabas. Hak duk dengar pun terbabas. Tanggungjawab lah esok depan Allah. Berat. Bukan senang. Kita duk berasa tak ada apa. Malaikat duk tulis. Nanti jawab depan Allah. Kalau nak jadi pemimpin, semayang pun tak. Nak jadi pemimpin lagu mana? Dia dengan Allah pun masalah dah. Sebab tu Sayyidina Umar, zaman dia jadi khalifah, dia ada, kita kata, dia ada apa? Dia ada slogan dia. Slogan dia apa dia? Aku orang yang menitik beratkan solat. Kerana bagi aku, kalau orang tu jaga solat, dia boleh jaga hal lain. Tapi kalau orang tu mengabaikan solat, hak lain pun tak boleh harap ke dia. Kalau semayang pun dia tak jaga, hak lain lagi-lagi lah tuan-tuan. Sedangkan solat ni dia dengan Allah. Kalau dia boleh jaga solat, mayang, jemaah pula, boleh naik jadi tu imam pula, insya-Allah dia boleh pimpin kita. Nah, tu benda penting. Nak jadi pemimpin ni bukan senang. Jangan duk nampak kemasyhuran, pangkat, jawatan. Kalau tak mampu, tak usah duk terbiang. Orang Kedah kata, jangan duk terbiang. Jangan duk cari pasal. Dunia boleh senang sat, akhirat menyesal tak kesudah. Tu di antaranya. Kata ulama, ini di antaranya
Diharus juga bagi seseorang yang alim untuk bekerja di bawah seorang yang fasik atau raja yang kafir jika tidak ada jalan lain untuk menegakkan kebenaran kecuali melalui dua jalan tersebut, yakni untuk membetulkan pemerintah. Ini semua perlu melibatkan orang-orang alim. Sebab tu kita baca dalam sejarah tokoh-tokoh kepimpinan yang terdahulu, Masya Allah. Umar bin Abdul Aziz tak lama pun jadi khalifah, 2 tahun saja. Tapi keadilan dia tercatat dalam persada sejarah sampai bila-bila. Itu yang kita nak. Sebab sejarah tak pernah mengenangkan rumah besar seorang pemimpin, kenderaan mewah seorang pemimpin, pakaian mahal seorang pemimpin dengan kenangan-kenangan yang indah. Dah. Bahkan semua tu menjadi suatu malapetaka kepada mereka. Kita tengoklah pemimpin-pemimpin dunia dulu, Filipina dan sebagainya, Marcos dan sebagainya. Apa berlaku. Tapi sejarah lebih mengenangkan keadilan seorang pemimpin. Walaupun mungkin pakaiannya koyak, lama, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bagaimana keadaan dia. Tapi keadilan dialah yang orang sangat-sangat rindukan. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan pun kita lah, kita dikurniakan pemimpin yang adil, yang bukan sahaja dapat memberi pada kita kesenangan dunia, tapi lebih kita nak apa dia? Kebahagiaan di akhirat sana. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan dan kekuatan pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.